Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, pada pagi ini kita akan belajar bagaimana untuk menyelesaikan beberapa soalan berkaitan dengan polynomials. Okey, kita akan aplikasikan dua teorem yang telah kita belajar, iaitu remainder theorem dan juga factor theorem. So, kita lihat kepada example yang pertama terlebih dahulu. So, factorize polynomial of px equal to 6x cubed plus 13x squared minus 4 and write zeros and roots. So, kita diberi satu polinomial px, iaitu seperti yang tertera di dalam kita punya soalan, dan soalan meminta kita untuk meneraikan zeros dan juga roots. Okey, so zero dan juga roots. So, langkah pertama mudah saja. So, sebelum kita mulakan pengiraan, apa kata kita gunakan kalkulator terlebih dahulu untuk dapatkan apakah faktor yang terdapat dalam polinomial px ini. So, kita keluarkan kalkulator terlebih dahulu. Okey, and then kita cuba dapatkan roots ataupun faktor yang ada daripada kalkulator terlebih dahulu. And then kita tekan menu, kita pilih kepada function dan juga equation. Okey, function dan juga equation. Okey, kita tekan sama dengan. Okey, and then kita pilih polynomial. And then memandangkan kita punya polynomial tadi degree of 3, iaitu kuasa 3. So, kita pilih kuasa 3. Okay, kita masukkan kita punya nilai A, B, C dan D, yang mana nilai A kita tadi adalah A bersamaan dengan 6, B kita bersamaan dengan 13, C kita bersamaan dengan 0 dan D kita bersamaan dengan negatif 4. Okey, kita masukkan nilai ini ke dalam kalkulator. Okey, so A bersamaan dengan 6, and then B bersamaan dengan 13, C bersamaan dengan 0. 13, so 13, C bersamaan dengan 0 dan D bersamaan dengan negatif 4. Okey, so kita dah masukkan ke dalam kalkulator, and then kita dapatkan dia punya faktor. So, terdapat faktor yang pertama, iaitu negatif 2, 1/2 dan juga negatif 2/3. So, let's say kita pilih one of the factor, iaitu negatif 2. So, bila saya pilih negatif 2, bermaksud kaedahnya sebenarnya kita perlu tunjukkan kaedah try and error. So, kita perlu tunjukkan try and error. Tapi kalau try and error, kita akan makan masa. That's why saya gunakan calculator. So, let's say kita dah tahu one of the factor is negatif 2. So, that means apa yang saya perlu buat adalah saya perlu masukkan nilai negatif 2 ke dalam kita punya function polynomial. So, P negatif 2. Okey, bersamaan dengan 6 times negative 2 to the power of 3 plus 13 to the power of negative 2 to the power of 2 minus 4. So, apabila saya lakukan pengiraan, kita akan dapat sama dengan 0. So, negatif 2 kuasa 3 bersamaan dengan negatif 8. So, kita akan dapat negatif 48. And then, negatif 2 kuasa 2 adalah 4. So, 13 darab 4, kita akan dapat 52. So, plus 52 minus 4. So, lastly kita akan dapat value-nya adalah 0. So, apabila kita dapat value-nya adalah 0, kita buat satu conclusion untuk menunjukkan negative 2 ni one of the factor. So, negative 2 ni bersamaan dengan x plus 2 ataupun x minus negative 2. Okay, so kita kena buat satu conclusion di bawah ni. Okay, since P negative 2 equal to 0, okay, thus x plus 2 is a factor of px. Okay, so kita dah buktikan bahawa sekarang ni one of the factor is x plus 2, iaitu x plus 2 nilai x sama dengan negatif 2. So, soalan nak kita senaraikan zeros and roots, bermaksud dia nak tahu semua zeros dan juga roots. Okay, bermaksud kita kena cari dua faktor lagi. Walaupun tadi saya dah dapatkan nilainya daripada kalkulator, tapi kita tak boleh tunjukkan jalan kerja dengan menggunakan kalkulator. So, bagaimana untuk dapatkan dia ada two factors ataupun dia ada zeros ataupun dia ada roots? So, kita kena menggunakan long division. Okay, so kita kena menggunakan long division. So, sekarang ni, okay, px yang kita dapat tadi iaitu, okay, px sama dengan
6x cubed plus 13x squared minus 4 bersamaan one of the factor is adalah x plus 2, tapi the rest of the factor kita tak tahu, iaitu kat sini dia akan jadi kuasa 2 lah. Sebab macam mana kita nak cari yang the rest ni? So kita kena gunakan long division. Okay, so guna long division. So bagaimana nak buat long division? Okay, kita buat pengiraan dekat bawah ni. So kita dah tahu one of the factor. So daripada one of the factor, kita boleh cari di ada factor yang lain dengan menggunakan long division. So let's say for example, kita akan buat long division iaitu 6x cubed plus 13x squared plus 0x minus 4. Walaupun constant x tiada, tapi kita just masukkan supaya kita tidak keliru apabila lakukan long division. So bahagikan dengan x plus 2, one of the factor yang kita dapat tadi. So sekarang ni kita nak cari yang ni kan. So yang ni adalah yang berada pada quotient nanti. Okay, so kita mulakan kita punya pembahagian panjang, iaitu langkah pertama 6x cubed kita minuskan dengan x. Okay, so 6x cubed minus dengan x, so kita akan dapat potong, dia akan jadi kuasa 2, so 6x squared. So bermaksud kita akan darabkan dengan 6x kuasa 2. So 6x kuasa 2. So langkah pertama kita akan darabkan x dan juga 6x kuasa 2. So kita akan dapat 6x cubed. Okay, langkah seterusnya adalah 2 darabkan dengan 6x squared. So kita akan dapat 12x squared. So plus 12x squared. Dan operasi di sini sentiasa tolak. Okay, and then kita teruskan pengiraan. Okay, so 6x cubed minuskan dengan 6x cubed akan dapat 0. 13x squared minus 12x squared akan dapat x squared. Okay, and then kita turunkan 0x. Okay, plus 0x. Walaupun constant x tak ada, tapi kita tak letak supaya kita tidak keliru apabila melakukan pengiraan. Okay, untuk meneruskan kita punya pengiraan long division ini, so langkah seterusnya adalah x kuasa 2 ni kita bahagikan dengan x ini pula. So x kuasa 2 bahagikan dengan x, kita akan dapat x sahaja. So bermaksud saya akan darabkan dengan positif x. So darabkan dengan positif x, so dia akan dapat yang pertama x darabkan dengan x akan dapat x kuasa 2. Yang kedua 2 akan darabkan dengan x, kita akan dapat plus 2x. So and then operasinya sentiasa tolak. So x minus x squared minus x squared akan dapat 0. 0x minus 2x akan dapat negatif 2x, and then kita boleh bawa turun negatif 4. Okay, so kita dah selesai untuk pembahagian ni. So nak teruskan lagi pembahagian kita, sebab kita tahu x plus 2 adalah one of the factor. Kita dah buktikan di atas, maksud dia tiada remainder kan. Okay, so yang seterusnya adalah negatif 2x. Negatif 2x ni kita bahagikan pula dengan x. Okay, so negatif 2x kita bahagikan pula dengan x, kita akan dapat negatif 2 sahaja. So bermaksud saya akan darabkan dengan negatif 2. So x times negatif 2 akan dapat negatif 2x, and then 2 times negatif 2 akan dapat negatif 4. Operasi di sini adalah sentiasa tolak. So kita tiada remainder hasil akhir. So bermaksud yang di quotient ni merupakan jawapan yang kita nak cari dekat sini. So bermaksud saya dah tahu the rest of the factor adalah, okay, saya salin soalan semula, salin jawapan, iaitu Px, okay, yang ni saya salin semula, sama dengan x plus 2 darabkan dengan quotient yang kita dapat tadi, iaitu 6x squared plus x minus 2. Okay, so kita dah dapat bentuk kuadratik di situ, tapi kita nak tahu semua faktor yang ada. Bermaksud 6x squared plus x minus 2 ni kita kena faktoriskan sekali lagi. So kita gunakan calculator. So masukkan 6x squared plus x minus 2 tu ke dalam calculator. So kita akan dapat jawapannya. So kita akan dapat x plus 2. Okay, hasil factorize 6x squared ni adalah 2x minus 1 dan juga 3x plus 2. So kamu boleh dapatkan nilai daripada calculator. So ini adalah hasil factorizationnya. Tapi kita kembali kepada soalan. Kita lihat pada soalan. Soalan nak apa? Soalan nak zeros dan juga roots. So
zeros dan juga roots. Okey, kat sini saya nak highlightkan apakah itu zeros dan apakah itu roots. So sekiranya soalan inginkan jawapan dalam bentuk factorization, so inilah jawapan dalam bentuk factorization. Ataupun dia kata factorize completely. So inilah bentuk jawapannya. Kalau dia minta zeros, so kita kena senaraikan semua zeros yang ada, iaitu zeros are, yang pertama adalah x plus 2 ni. So bermaksud x plus 2 sama kosong, x sama dengan negatif 2. So zeros are yang pertama negatif 2. And then 2x minus 1 equivalent to 1 over 2. And then 3x plus 2 equivalent to negative 2 over 3. Itu adalah jawapan dalam bentuk zeros. Okey, ini jawapan dalam bentuk zeros. Zeros dia kita senaraikan saja kita punya zeros tanpa ada x dan sebagainya. Kalau bentuk factorization adalah bentuk yang di atas. Okey, and then yang ketiga adalah bentuk roots, sebab dia nak zeros dan roots. So roots ni kita kena senaraikan semula. So let's say kita tulis roots adalah roots ni mesti jawapannya dalam bentuk sebegini. So, x plus 2 equal to 0. So, x equal to negative 2. Okay. So, roots mesti ada x sama dengan. Okay. And then yang kedua adalah 2x minus 1 equal to 0. And then x equal to 1 over 2. And then yang ketiga adalah 3x plus 2 equal to 0. And then x equal to negative 2 over 3. Okay. Ini jawapan dalam bentuk roots. So, saya nak para pelajar cuba perhatikan apakah perbezaan jawapan. Perbezaan jawapan yang terdapat dalam tiga bentuk. Okay. Yang pertama, kalau kita lihat, yang pertama, bentuk factorization adalah bentuk yang ada kurungan. Bentuk yang ada kurungan. Ini factorization. Okay. Bentuk yang kedua adalah bentuk zeros. Zeros kita senaraikan saja value. Value saja, kan? Tak perlu ada x sama dengan. Tapi kalau bentuk yang ketiga adalah bentuk roots. Roots dia mesti ada x sama dengan. Ada x sama dengan. So kalau soalan minta roots, kita bagi jawapan x sama dengan. Tapi sekiranya jawapan minta zeros, kita senaraikan value saja. Tapi kalau soalan minta factorization, kita buat dalam bentuk kurungan. Okey. So itu untuk contoh yang pertama. Okey, kita pergi kepada example yang kedua. A polynomial px equal to ax cubed minus 4x squared plus bx plus 18 has a factor x plus 2. Okay, so ini kita highlightkan. So dia kata dia ada factor x plus 2. So itu yang pertama, maklumat pertama. And a remainder. So dia pun ada remainder, iaitu 2x plus 18. Okay, when divided by x plus 1. Okay. So, itu maklumat kedua. Find the values of A. So, nak cari nilai A dan juga nilai B. Hence, factorize PX completely. Okay. So, ada dua maklumat yang kita boleh keluarkan. Okay. Yang pertama adalah dia mempunyai factor, iaitu X plus 2. So, bila dia kata dia mempunyai factor, iaitu X plus 2, kita boleh apply factor theorem. Okey, so bermaksud kat sini bila factor theorem adalah Px sama dengan kosong. Okey. So dia punya factor adalah x plus 2, which mean x bersamaan dengan negatif 2. So that's mean P negative 2 equal to 0. Okey, itu daripada maklumat pertama. And then apa yang kita boleh buat? Kita subkan value of x equal to negative 2 ke dalam polynomial Px. So kita akan dapat A times with negative 2 to the power of 3 minus 4 times negative 2 to the power of 2 plus B times negative 2 plus 18 equal to 0. Okay. Bila kita apply factor theorem, remaindernya adalah 0. Okay. So itulah ciri factor theorem. Okay. So and then saya cuba simplifykan. So saya akan dapat negative 8a, negative 4 times 4, saya akan dapat negative 16 plus b times negative 2 akan dapat negative 2b plus 18 equal to 0. Okay. And then saya cuba simplifykan lagi.
Okey, 18 tolak 16 akan dapat 2. So, kita akan dapat 8A plus 2B equivalent to 2. Okey, so bila saya pindahkan ke kanan dan juga ke kiri, so dia akan jadi 8A tambah 2B sama dengan 2. Okey, and then saya nampak ada kita boleh factorizekan kita punya equation ni, iaitu dengan keluarkan factor 2. So bila saya keluarkan factor 2, so dia akan jadi 4A plus B equal to 2. And then saya boleh cancel out 2 ni, so kat sebelah sini akan jadi 1. So equation saya akan dapat 4A tambah B bersamaan dengan 1. So let's say saya labelkan ini sebagai first equation. Okay, so itu daripada maklumat pertama. Kita diberikan satu faktor dan kita apply factor theorem. Okay, and then maklumat yang kedua, kita diberitahu bahawa polinomial ini mempunyai remainder, iaitu 2x plus 18. Dan juga apabila dibahagikan dengan divisornya adalah x plus 1. So itu bermaksud kita boleh apply remainder theorem. Okay, remainder theorem bagaimana pula? Okay, kita lihat. So tadi kalau factor theorem adalah Px sama dengan kosong. So kalau remainder theorem adalah Px bersamaan dengan Rx. Okay, ini adalah remainder theorem. Okay, so remainder theorem dengan divisornya adalah x plus 1, bermaksud nilai x bersamaan dengan negatif 1. Okay, so bermaksud di sini Px dengan Rx bersamaan dengan Rx, bermaksud apabila saya apply remainder theorem, Px bersamaan dengan remainder equation yang diberi, iaitu 2x plus 18. So sama dengan 2x plus 18. And then apa yang saya perlu lakukan adalah masukkan nilai negatif 1 ke dalam function polinomial. So saya akan dapat P negatif 1 bersamaan dengan 2 darab negatif 1 tambah 18. Okay, so saya perlu masukkan nilai negatif 1 ke dalam function Px. So saya akan dapat A times with negative 1 to the power of 3 minus 4 times with negative 1 to the power of 2 plus B times negative 1 plus 18. Okay, yang ni negative 2 plus 18 akan dapat 16. Okay, so saya dah simplifykan. Dan saya simplifykan lagi, saya akan dapat negative A, okay, minus 4 minus B plus 18 equal to 16. And then saya simplifykan dalam bentuk yang termudah, saya akan dapat equation yang terakhir adalah A tambah B bersamaan dengan negatif 2. So yang ini saya labelkan dengan sebagai equation kedua ataupun second equation. So sekarang ni saya diminta untuk mencari value of A and B, and then saya ada two equation. So bermaksud dengan ada two equation, untuk cari dua unknown ataupun two unknowns, saya boleh gunakan method of simultaneous equation, iaitu persamaan serentak. Okey, saya ada equation 1 dan saya ada equation 2. So saya nampak kat sini saya boleh cancel out ataupun terminate B. So saya boleh gunakan method of termination, kita cancelkan salah satu unknown untuk dapatkan unknown yang lain. So let's say for example saya menggunakan simultaneous equation, iaitu termination. So equation 1 minus with equation 2. Okay, so equation 1 minus with equation 2. So equation 1 adalah 4A plus B, okay, equal to 1. Minus with equation 2, tolakkan dengan equation 2, iaitu A plus B bersamaan dengan negatif 2. Okay, so saya perlu selesaikan saya punya simultaneous equation ini. 4A minus A kita akan dapat 3A. So B minus B akan dapat 0. Okay, so 1 minus negative 2 akan dapat positive 3. So A bersamaan dengan 3 divide by 3 equal to 1. So saya dah dapat dah A bersamaan dengan 1. So langkah seterusnya, untuk mencari B, saya boleh masukkan ke dalam equation yang kedua. So saya masukkan dalam equation kedua, saya akan dapat A kita dah tahu nilainya. So bermaksud A adalah 1. So 1 tambah B bersamaan dengan negatif 2.
Okey, 1 tambah B bersamaan dengan negatif 2. So, B bersamaan dengan negatif 2 tolak 1 bersamaan dengan negatif 3. So, ini jawapan untuk B, iaitu negatif 3. So, sekarang ni saya dah selesaikan soalan yang pertama, iaitu find values of A and B. So, dengan nilai A-nya adalah 1 dan nilai B-nya adalah negatif. So, sekarang ni saya boleh salin dan masukkan nilai A dan B ke dalam Px kita, polynomial of Px kita. So, Px bersamaan dengan A bersamaan dengan 1 bermaksud X kuasa 3. And then, minus 4X squared. Okay, minus 4X squared. Okay, and then, kita masukkan dalam B, iaitu B bersamaan dengan negatif 3. So, kita akan dapat negatif 3x, okay, negatif 3x plus 18, plus 18. So, saya dapat complete equation untuk polynomial of Px. Okay, apakah instruction soalan seterusnya? Dia kata hence. So, kita kena guna jawapan kita dapat tadi untuk cari ataupun factorize Px completely. Bermaksud dia nak cari semua faktor yang ada dalam Px kita. So, dah dapatkan semua faktor yang ada dalam Px ni. So, sekarang ni kita dah tahu one of the factor iaitu x plus 2. Bermaksud Px ni akan jadi macam ni. Dia akan jadi, sebab kita dah tahu one of the factor. Okay. So, bermaksud kita akan dapat x plus 2. Cuma kita tak tahu apakah the rest of the factor, iaitu ada 2 lagi x sebab dia kuasa 3. So, bermaksud kita kena buat long division. So, untuk cari yang the rest, kita mesti gunakan long division. So, long division. So, kita nak gunakan long division. So, saya bawa ke sebelah kanan. So, kita dah ada complete equation for Px. Okay. So, sekarang ni, saya akan cari dia punya the rest of the factor menggunakan long division. So, x cube minus 4x squared minus 3x plus 18. Okay, plus 18 kan. So, kita dapat tu. Okay, so kita dapat tu. Bahagikan dengan one of the factor yang kita dah diberi, iaitu x plus 2. Ni adalah one of the factor. So, x plus 2. So, kita akan bahagikan dengan x plus 2. So, apa yang perlu kita lakukan adalah, okay, yang pertama untuk buat long division, x kuasa 3 ini perlu dibahagikan dengan x. So, x kuasa 3 bahagikan dengan x. So, kita akan dapat x kuasa 2. So, bermaksud pada quotient di atas ni kita perlu darabkan dengan x kuasa 2. So, hasilnya, langkah pertama, x darabkan dengan x kuasa 2. So, kita akan dapat x kuasa 3. Langkah kedua, 2 darabkan dengan x kuasa 2. So, kita akan dapat positif 2x squared. Okay, operasi di sini sentiasa tolak. Okay, so kita selesaikan terlebih dahulu. So, x kuasa 3 tolak x kuasa 3 akan bersamaan dengan kosong. Negatif 4x squared minus 2x squared, kita akan dapat negatif 6x squared. And then, kita boleh turunkan negatif 3x. Okay, so the next step, apa yang saya perlu buat adalah, okay, untuk teruskan long division, negatif 6x squared dibahagikan dengan x. So, negatif 6x squared bahagikan dengan x, kita akan dapat negatif 6x. Negatif 6x. So, bermaksud pada kita punya equation di atas ni perlu darabkan dengan negatif 6x. So, langkah pertama, x darabkan negatif 6x akan dapat negatif 6x kuasa 2. And then 2 times with negative 6x akan dapat negative 12x. So, operasi di sini sentiasa tolak. Okay. So, and then apa yang perlu saya lakukan? Saya boleh selesaikan. Kat sini akan hilang negatif 6x kuasa 2. Negatif 3x tambah 12x akan dapat 9x. And then, saya boleh turunkan 18. So, positif 18 saya turunkan. Okay. So, sekarang ni, saya kena teruskan lagi saya punya pengiraan long division sebab belum habis lagi, sebab kita sepatutnya akan dapat remaindernya 0. So, saya pilih warna yang berbeza pula warna purple. Okay. So, 9x perlu dibahagikan pula dengan x. So, 9x divide by x. So, saya akan dapat
positive 9. So bermaksud saya kena darabkan dengan positive 9 di atas ni. So langkah pertama, X darabkan dengan 9. So saya akan dapat 9X. Yang kedua, 2 times with 9, saya akan dapat positive 18. Operasi sentiasa tolak. So saya akan dapat 0 remainder. Okey. So sekarang ni, saya dah dapat quotient yang di atas ni. Saya highlightkan. Quotient yang di atas ni adalah apa yang kita cari untuk dalam ruangan di bawah tu. Okey. So kita dah tahu apa yang ada dalam bracket itu, iaitu X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Okey. So dia minta kita untuk factorize completely. So dia minta untuk kita factorize completely. Bermaksud X squared minus 6X plus 9 ni saya perlu factorizekan sekali lagi. So kamu boleh masukkan ke dalam calculator. Masukkan ke dalam calculator untuk dapatkan the rest of the factors yang ada. So apabila saya factorizekan X squared minus 6X plus 9, saya akan dapat in bracket X plus 2. So the rest of the factor akan dapat X minus 3 dan X minus 3. So kita ada 2 equal root ataupun faktor yang sama. Dia mempunyai punca yang sama. Ataupun Px kita boleh ditulis dalam bentuk seperti ini. X plus 2 darabkan dengan X tolak 3 kuasa 2. Memandangkan since dia adalah equal root. So kita dah factorize completely untuk kita punya example yang kedua. Okey, semudah itu saja untuk kita cari value of A dan B dan juga factorize completely. Untuk example yang seterusnya, saya ingin pelajar cuba sendiri, tapi saya bagi tahu jawapan lah. Okey, untuk yang pertama ni, so untuk find the value of A and B, so nilai A kamu akan dapat A bersamaan dengan negatif 3 dan nilai B bersamaan dengan negatif 29. Okey, itu untuk soalan A. Untuk factorize completely, so kamu akan dapat jawapan dia akhir ialah X plus 2, X minus 5 dan juga 2X plus 3. Okey, ini untuk jawapan B. Okey, so selamat mencuba. Okey, kita berjumpa lagi pada video yang akan datang.